Jawabnya apa? Kalau berbilang-bilang Tuhan, mesti ada jawab. Tiap-tiap jikalau, mesti ada jawab dia. Baru sempurna ayat. Jikalau Tuhan berbilang-bilang, jawabnya, nescaya adalah Tuhan itu, adalah tiap-tiap Tuhan itu. Sebab apa dia kata tiap-tiap? Dah berbilang? Jadi jikalau berbilang-bilang Tuhan, nescaya adalah tiap-tiap Tuhan daripada beberapa Tuhan itu lemah. Dan jika lemah mereka itu, nescaya tiada didapatkan alam ini. Jadi sini dia punya dalil akli dia ringkas. Tak sama macam dalam kitab Misbah Munir dulu. Dulu dalam bab Wahdaniah panjang kan. Jikalau ada dua Tuhan, nescaya membawa kepada berselisih dan juga dia ingat lagi. Jadi sini ringkas sikit dia punya dalil dia. Dan jika lemah mereka itu, nescaya tiada didapatkan daripada alam ini. Dan iaitu nak mengatakan tidak ada alam ni dengan sebab berbilang-bilang Tuhan, hukumnya batil, salah. Kerana apa? Batil tadi dengan musyahadah. Makna dengan penyaksian mata kita sendiri. Mata kita sendiri yang menyaksikan adanya alam, yang menunjukkan bila adanya alam ni memberi faham kepada kita bahawasanya Tuhan itu satu, tidak berbilang-bilang. Sebab kalau banyak Tuhan membawa kepada kucar kacir lah alam. Itu satu. Kemudian membawa kepada lemahnya Tuhan. Dalil panjang lebar tengok balik dalam kitab Misbah Munir. Itu panjang, dia punya dalilnya terang kat situ. Sini pun terang juga. Mana kalau faham kat situ teranglah sini. Sebab tu saya suka baca kitab tu dulu. Sebab tu saya suka baca kitab Misbah tu dulu. Kalau kita baca kitab ni dulu, macam terpinga-pinga sikit sebab dia ringkas. Tapi kalau dah faham yang kat situ, sini jadi ringan sikit. Sebab dah tahu cerita kan? Dah tahu cerita. Kamu muttasil, kamu mufasil dulu pun dah sana dah hurai. Nescaya tiada didapatkan alam ini, dan iaitu nak dikatakan tak ada alam batil. Kerana mata kita sendiri dah menyaksikan adanya alam. Maka tiadalah berbilang-bilang Tuhan, maka sabitlah wahdaniyahnya Allah. Dan apabila sabit, makna apabila sungguh wahdaniyahnya Allah, mustahillah lawannya. Lawan wahdaniyah iaitu berbilang-bilangnya Tuhan. Jadi bila dalam hati kita dah beriktikad, bila hati kita dah mengiktikadkan Tuhan tu satu, dengan sendiri ternafi dengan sendiri ternafilah berbilang-bilang. Bila kita dah iktikad Tuhan tu satu, dengan sendiri ternafilah berbilang-bilang. Bila orang tu iktikad Tuhan berbilang-bilang, ternafilah menunggalkan Allah. Habis. Jadi selesai dah sifat salbiyah. Habis dah sifat salbiyah ada 5 kan? Daripada qudrat, mana pula? Qidam, baqa, mukhalafah. Tu kan dah pandai dah tu. Dia kata, pandai dah tu. Dia dah reti dah tu. Dulu sifat salbiyah kita hentam jadi diam ni. Hangguk aja Tapi bila dah faham sifat salbiyah qudrat, dia kata salah. Reti dah tu. Dia nak boleh kereti ke situ tu, makan masa kan. Belajar berapa tahun dah? 2 tahun. Alhamdulillah dah. Alhamdulillah. Macam itulah belajar. Dia bukan hari ni belajar, hari ni alim. Hari ni kaya, hari ni dapat anak dah. Sikit-sikit lah belajar, sikit-sikit, ulang. Allah Ta'ala bagi faham. Kita mengulang tu usaha ikhtiar kita. Yang bagi faham tu Allah. Ada hikmah Allah Ta'ala bagi kita lambat faham. Sebab Allah Ta'ala nak bagi kita banyak pahala. Tiap-tiap kali memikir tu pahala. Pening mikir pahala. Orang kata tak boleh jadi, nak pergi datang belajar lagi, pahala lagi. Nanti majlis ilmu bila ni, pahala lagi. Dah kalau hari ni belajar, hari ni alim, tak datang lah. Assalamualaikum lah, left group lah. Nak belajar pun lagi dah alim. Kan banyak orang yang alim dah tak belajar. Banyak orang yang dah bila dah pandai dah tak nak belajar. Situlah hikmah dia. Memanglah tak berdosa, tapi pada satu sudut rugi. Bukan maksudnya bila kita belajar benda sama Tuhan tak bagi pahala. Dapat pahala. Dah belajar dah bab solat dulu.
Belajar lagi, pahala lain Allah bagi. Bukan maksud bila kita buat benda sama, sebut benda sama, dah tak dapat pahala. Kalau macam tu zikir sekali, Allah, tu ya pahala. Allah kali kedua tak dapat dah. Sebab apa? Sebut benda sama. Dah sekali, selagi mana mampu kau sebut, selagi tu Allah bagi pahala. Bahkan berlipat kali ganda lagi Tuhan bagi. Dia Maha Pemurah. Tak jadi apa pun, tak jadi mudarat pun dia nak bagi kita pahala banyak. Itulah hikmah. Allah Ta'ala jadikan kepayahan dalam menuntut ilmu, di antaranya Allah Ta'ala nak suruh kita berkekalan dalam majlis ilmu. Sebab ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi bersabda, maksudnya apa? Makna orang yang menuntut ilmu itu, makna perbuatan seseorang untuk menuntut ilmu menjadi kafarah dosa-dosa dia yang dulu. Siapa yang menuntut ilmu adalah menjadi kafarah, makna penghapus dosa-dosa dia yang dulu. Jadi sentiasa, bila kita sentiasa belajar, sentiasalah dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Itu hikmah dia. Itulah hikmah dia. Lagi satu, Allah Ta'ala nak suruh kita selalu duduk bawah sayap malaikat. Selalu sentiasa duduk bawah sayap malaikat. Selalu jadi tetamu Allah. Tetamu Allah. Jadi tetamu Allah kita malam ni, jadi tetamu Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan niat kita baik. Makna jadi tetamu Allah. Kita ni nak jadi tetamu YB tak ada sekali. Tengok Allah Ta'ala punya jahat-jahat kita pun, lupakan perintah dia, langgar perintah dia pun, dia jemput jadi tetamu. Allah Maha Pemurahnya Allah. Maha Pengasihnya Allah, Maha Penyayangnya Allah. Sebab tu dia kalau nak sayang siapa-siapa, tak ada seorang boleh tahan. Peminum arak ke, penzina ke, apa ke, kalau dia kata sayang, dia sayang. Sebab tu nak tahu rahsia orang yang dikasihi oleh Allah ni, itu rahsia Allah. Siapa yang Allah kasih, itu rahsia Allah. Sebab itulah Allah Ta'ala suruh kita saling bersangka baik. Kadang dia ahli maksiat pada pandangan kita, tapi pada pandangan Allah dia kekasih Allah. Dia kekasih Allah. Saya ada teringat satu cerita lah, tapi ingat-ingat lupalah cerita tu. Dia ni pemabuk dan sebagainya, semua benda-benda maksiat dia buat. Jadi ada seorang sahabat ni waktu tu jumpa dia, bagi warning lah kat dia, makna suruh tinggalkan benda-benda macam tu. Mana dia kata kalau lain sekali aku jumpa kau buat benda-benda macam ni, makna dia akan ambil tindakan. Pai satu masa malam tu dia mimpi Allah Ta'ala khabarkan pada dia, mana daripada alamat tu, orang yang dia marah tu, orang yang dia tegur tu adalah kekasih Allah. Besok tak, maknanya dengan segera dia pergi cari orang tu. Lari orang tu. Larilah sebab dia dah bagi tu, besok kalau kau jumpa lagi kau buat benda ni, ambil tindakan. Dia lari lah, takutlah. Maka bila dia dah jumpa, diterangkan, makna datang ni bukan nak bagi apa, cuma nak bagi tahu daripada mimpi dia, kau ni adalah kekasih Allah. Langsung malu dia, taubat dia, makna memandangkan diri dia yang penuh dengan dosa ni, maknanya dipilih oleh Allah menjadi kekasih Allah. Malu dia, langsung ditinggalkan segala maksiat dia. Itu hikmah kita tak tahu. Sebab tu hikmah Allah rahsiakan siapa kita dan siapa orang, supaya kita saling bersangka baik. Kita tak tahu mengenal wali Allah, mengenal kekasih Tuhan tu sangat-sangat sukar. Dia bukan duduk pada kopiah, bukan duduk pada serban, bukan duduk pada dah. Kadang dia semayang tapi dia dibenci oleh Allah. Dia semayang tapi dibenci oleh Allah. Contoh, dia semayang tapi hatinya penuh hasad, dengki, dendam, takabur. Kita tak tahu. Nampak tak? Tapi ala kulli halin, bersangka baiklah pada sesiapa pun. Serta waspadalah. Bersangka baik serta waspada tu sebab nak jaga diri. Kita tak tahu. Tu siapa sangka pelacur yang bagi minum anjing tu dimasukkan syurga oleh Allah dengan rahmat Allah? Siapa sangka? Zahirnya maksiat, tapi kita tak tahu dia Allah pilih. Allah nak yarzuqu man yasha, ikut Allah lah. Allah Ta'ala nak bagi rezeki pada sesiapa yang dikehendak. Itu perkara mungkin, harus bagi Allah. Ikut dia lah. Dia nak pilih orang jahat jadi kekasih dia, ikut dia Tuhan. Ikut dia Tuhan. Tapi kita kena ikut syariat. Jangan kita buat maksiat pula. Jangan kita sewenang-wenang seronok tak apa, buat maksiat pun boleh jadi kekasih Tuhan. Jangan. Syariat kita kena ikut. Mana apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang, kena jaga. Lama kan, tak payahlah semayang-semayang lagi.
Sebab ada juga pelaju minum arak jadi kekasih Tuhan. Jadi aku tak kisah. Jangan pula macam tu. Kita kena ikut syariat. Yang Allah suruh kena buat, yang Allah larang kena usaha tinggal. Baik. Habislah sifat apa tadi? Salbiyah. Sifat salbiyah habis dah. Sifat salbiyah ada 5. Daripada kidam sampai wadaniyah. Kenapa dipanggilkan sifat salbiyah? Kenapa? Kenapa? Kerana menafikan barang yang tidak layak dengan zat Allah. Kerana 5 sifat ni maksud daripada 5 sifat ni menafikan perkara yang tidak layak dengan Allah. Ulang balik last. Jadi Kidam bahasa Arab, terjemah Melayu sifat sedia. Apakah yang dimaksudkan dengan Allah tu bersifat sedia? Yang dimaksudkan Allah bersifat sedia ialah tidak baharu, ataupun tidak ada permulaan bagi adanya Allah. Makna kita menafikan permulaan. Menafikan permulaan bagi Allah. Makna kita kata tidak ada permulaan bagi adanya Allah, ataupun tidak baharu. Jadi tidak baharu itulah maksud sedia, yang dimaksudkan dengan sedia itu. Jadi contoh kalau kita berdoa, wahai Allah, wahai Tuhan yang sedia kala, maksudnya seolah-olah kita kata wahai Tuhan yang tidak ada permulaan, seolah-olahnya kita kata begitu. Tapi dalam perkataan wahai Tuhan yang sedia kala, dalam arti kata lain, wahai Tuhan yang tidak ada permulaan bagi adanya, ataupun wahai Tuhan yang tidak baharu. Jadi tidak ada permulaan dan tidak ada baharu, itulah maksud sediakah. Itulah maksud sediakala. Lepas tu apa? Baqa. Bahasa Arab, terjemah Melayu kekal. Tapi apa maksud kekal Allah? Maksud kekal Allah ialah tidak binasa, tidak musnah, tidak hilang. Jadi kalau kita berdoa wahai Tuhan yang kekal, seolah-olah kita kata wahai Tuhan yang tidak menerima wahai Tuhan yang tak terima binasa. Itulah maksud dia. Lepas baqa apa? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Bahasa Melayunya terjemah bersalahan Allah Ta'ala. Wahai Tuhan yang bersalahan dengan makhluk. Maksudnya wahai Tuhan yang tidak serupa dengan makhluk. Makna menafikan serupa. Lepas tu qiyamuhu binafsih. Berdiri Allah dengan sendiri. Maksud berdiri Allah dengan sendiri ialah tidak berkehendak dan berhajat kepada pencipta dan menumpang kepada yang lain. Maknanya tidak berhajat kepada pencipta, tidak berhajat menumpang. Jadi kita menafikan berhajat Allah Ta'ala pada pencipta, menafikan Allah Ta'ala berkehendak menumpang yang lain. Maknanya tidak berhajat kepada pencipta, tidak berhajat kepada menumpang. Kemudian yang Ta'ala binasa wahdaniyah. Wahai Tuhan yang ketunggalan, wahai Tuhan yang esa, kita kata. Jadi seolah-olah kita kata wahai Tuhan yang tidak berbilang-bilang. Perasan tak daripada tadi semuanya kita guna perkataan tidak. 5 tadi tu semuanya kita terjemahkan maksudnya dengan tidak. Mana tidak baharu, tidak ada permulaan, tidak baharu, tidak serupa, tidak berkehendak dan tidak berhajat, tidak berbilang-bilang. Semua tu nafi, tidak. Tidak itulah namanya salbi. Sebab tu dia panggil salbiyah. Sifat yang dibangsakan kepada menidakkan perkara yang tak layak dengan Allah. Tu sifat salbiyah. Tak apalah, tak faham semua pun dapat faham dah sikit-sikit, macam nak faham sikit tu. Okeylah tu. Okeylah tu. Makna dah adalah hijrah, dah adalah penghijrah. Dulu tak pernah dengar pun salbiyah. Tak pernah dengar. Yang dengar salbiyah tu cerita nama orang. Ni mana salbiyah dalam ilmu tauhid ni? Tak pernah dengar salbiyah. Bila belajar salbiyah, makna dah ada hijrah lah tu. Daripada tak pernah dengar, dah dengar ilmu, cuma tak faham. Lepas tu ulang, dah macam nak faham sikit-sikit. Nanti lama-lama banyak lah faham. Macam tu lah. Orang yang alim-alim tu semua macam tu lah dulu. Macam tu lah dia pun tak erti tak macam kita pun asalnya. Tapi oleh kerana kesungguhan dia,
istiqamah dia, bersungguh dia, bertanya, belajar, jaga adab, jaga niat, Allah Ta'ala mempermudahkan. Allah Ta'ala bagi dia kefahaman. Tapi kalau tak faham pun tidak tidak berdosa. Kalau tak faham pun tidak berdosa. Yang berdosa kalau tidak usaha, kalau tak usaha mencari faham tu dosa. Makna tak belajar. Tak usaha nak belajar tu dosa. Tapi kalau dia usaha belajar, tak faham juga, tak pandai juga, 10 kali khatam, tak tahu juga dia, tidak berdosa. Tu untung belajar. Untung belajar. Tak faham pun tak berdosa. Kalau tak belajar, tak faham, tak belajar, berdosa. Tak faham sebab tak belajar, berdosa. Tak faham sedang belajar, tak dosa. Dah, mana untung? Belajarlah, sebab tu belajar je lah. Belajar je. Betul kan niat aku nak belajar kerana Allah? Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik nak beramal dengan ilmu. Maknanya yang baik nak buat, yang jahat nak usaha tinggalkan. Dah lah, belajarlah. Jagalah niat. Pastikan niat kita sentiasa dalam keadaan betul. Sebab niat kita boleh berubah Niat kita boleh berubah-ubah. Niat kita boleh terpengaruh. Boleh dipengaruhi oleh keadaan sekeliling. Jangan main-main. Mengaji orang puji. Dah berubah dah niat. Dulu kerana Allah, nak pahala, nak syurga, dah nak puji pula dah. Tak perasan. Tak perasan dulu kerana Allah, datang ngajar kerana Allah, orang ramai, kerana Allah, dah tinggal dua orang, dah lain niat. Dah kerana orang pula dah berhenti mengajar situ, buat apa? Tak ada orang dah. Mengajar kerana orang pula dah. Tengok almarhum Tuan Guru Haji Abdul Wahid. Mana anak-anak murid dia cerita, tak ada orang pun dia baca kitab. Seorang pun dia baca kitab. Tak ada orang pun dia baca kitab. Dia baca kitab je. Main ni, dia orang hebat. Kita orang ramai, semangat. Orang tak ada, kita melesu. Sebab kita ni masih dipengaruhi oleh keadaan sekeliling. Kita masih dipengaruhi oleh keadaan sekeliling. Allah Akbar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala baikilah hati kita. Amin. Ya Allah, amin. Kemudian yang ketujuh, sifat kudrat. Okey, sekarang kita nak masuk membicarakan sifat ma'ani. Yang ketujuh, wallahu a'lam. Tu dia. Wallahu a'lam. Minggu depan macam drama. Sampai bab yang jeng bersambung. Dia kata suspend, dia kata bersambung, kita tak tengok, mesti tunggu episod seterusnya. Nak tahu ni cerita apa ni. Dia dah cabut tu oksigen hero tu. Dia cabut je oksigen hero tu, bersambung, dia kata. Kita pun kata besok pukul apa cerita ni. Dia sama macam ni. Apa ni lagi dahsyat, ini lagi hebat, mana boleh lawan. Tak ada mana benda boleh lawan, tak boleh lawan. Menanti-nanti majlis ilmu tu seolah-olah duduk dalam majlis ilmu dah. Buat tu masuk dalam erti kata orang yang tertambat hatinya. Tertambat hatinya. Biar kita ni biar belajar sampai hati kita tertambat dengan majlis-majlis ilmu, tertambat dengan masjid. Kinayah daripada mana salah satu di antara golongan yang nanti Allah Ta'ala teduhkan di bawah bayangan arash di padang mahsyar, orang yang hatinya bergantung dengan masjid. Masjid ni mana tempat ibadat. Sebab apa hatinya bergantung dengan masjid? Sebab solat berjamaah, sebab majlis ilmu, sebab itu tempat yang golibnya dibacakan ilmu. Jadi hatinya sentiasa bergantung dengan masjid. Hatinya sentiasa bergantung dengan majlis-majlis ilmu. Ini di antara golongan yang Allah Ta'ala akan teduhkan besok di bawah bayangan arash di padang mahsyar. Pada waktu tak ada satu teduhan pun, tak ada satu bayang pun, melainkan bayang arash Allah Ta'ala. Arash ni makhluk Allah yang paling besar sekali. Tapi besar-besar tu ada juga yang tak kena bayang ni. Besar-besar arash tu ada juga yang tak dapat berteduh bawah bayang ni. Na'udzubillah min zalik. Tapi ada orang-orang yang Allah Ta'ala teduhkan bawah bayang arash. Di antaranya orang yang hatinya bergantung dengan masjid. Mana gantungkan hati kita. Mana aku nak belajar, mana minggu depan aku ada kelas, petang besok aku ada kelas, besok aku ada kelas. Gantungkan hati. Mana lepas sembahyang nak sembahyang lagi, lepas sembahyang jemaah nak sembahyang jemaah lagi. Mana hatinya bergantung dengan masjid lah tu.
Lepas kuliah nak pergi kuliah lagi. Lepas ada kelas nak pergi kelas. Mana bergantung. Walaupun matinya di rumah, walaupun matinya di hospital, walaupun matinya di jalan, walaupun matinya di kebun, matinya dalam keadaan hatinya bergantung dengan masjid, dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan kita dapat kelebihan tu. Di antaranya orang yang bertemu dan berpisah kerana Allah. Dia berkawan kerana agama, dia berpisah pun kerana agama Allah. Siapa lagi? Pemerintah yang adil. Mana pemerintah yang menjalankan hukum hakam Allah dengan adil. Siapa lagi? Orang yang duduk bersendirian, mengenangkan dosa-dosanya, lalu mengalir air matanya, mengingatkan dosa-dosa dan kesalahannya dengan Allah. Ni pun di antara orang yang diteduhkan oleh Allah di bawah bayang arah besok. Jadi benda-benda ni kita boleh usaha. Kita masih lagi ada peluang nak usahakan dapatkan benda ni. Siapa lagi? Orang yang diajak berzina lalu dia tolak. Ajak berzina dia tolak. Sedangkan dia mampu, dia boleh nak berzina. Tak ada siapa yang boleh halang dia. Kerana dia boleh nak buat benda maksiat, tapi dia menolaknya kerana takut kepada Allah. Pun diteduhkan juga. Masuk dalam kata orang yang diteduhkan oleh Allah di bawah bayang arasy tu. Mudah-mudahan. Satu kita lagi. Muka surat apa? Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah, anak isteri kita dipilih oleh Allah, kawan-kawan kita dipilih oleh Allah, kenalan-kenalan kita dipilih oleh Allah. Mudah-mudahan. Amin ya Allah. Amin. Muka surat apa bang? 211. Ada. Ada muka surat ni. Bagi apa? Dan bahawasnya Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini. Amin. Biasakan separuh masa kedua ada minum. Batuk rasa lain aja. Tuan. Sambil. Wakil seorang tuan. Bukan keluar tak puasa kusuk ustaz puasa ni. Tak puasa. Itulah tu. Punya khusyuknya tak perasan nak minum. Baik, sambil-sambil dengar. Dan bahawasanya benar itu baginya 6 pangkat. 6 pangkat. Nak pangkat tak? Kalau tak dunia ni tiba-tiba kita panggil dapat surat perintah apa? Urusan Seri Paduka Baginda. So datang apa nama? Istana. Ambil pingat. Dapat pangkat. Kita datang tak? Hoi, apa gila tak datang? Datanglah. Dia orang yang dapat pangkat ni dia dapat allowance ke? Dia dapat allowance. Abang pernah dapat pangkat ni? Dapat datuk ni. Makan datuk lah. Kalau datuk ada cucu. dia ada allowance ni? Ada. Kalau datuk beli. Datuk beli tak dapat ni. Dia datuk yang tirah lah dapat ni. Kalau datuk beli tak dapat ni. Datuk beli dia kena bagi allowance. Kalau datuk beli dia kena bagi allowance kat orang tu. Supaya menjadikan dia datuk. Masya-Allah. Pernah dulu teringat Tuan Guru Haji Abdullah. Tuan Guru Haji Abdullah pondok Lubuk Tapah tu. Mana ada pihak kerajaan nak panggil ni nak bagi datuk. Dia kata padai aku datuk dengan cucu aku adik. Dia kata padahlah datuk ada cucu je jadi datuk lah. Dia kata aku tak si dia tak nak. Dia keluar lagi dia. Kena keluar lagi. Kalau biasanya kalau orang minta apa tu sumbangan, datuk tu kena bagi. Itu yang dia dapat jadi datuk tu. Dia kena buat kebaikan, dia kena derma macam Cina kan. Kena derma, kena apa, buat kebaikan lah. Buat banyak kebaikan baru dapat datuk lah. Dapat macam tu. Makna di atas dunia ni pun kalau buat baik dapat pangkat. Makna kat dunia ni kalau kita terlalu banyak buat baik, kita pun diberi pangkat oleh kerajaan dunia. Tetapi pangkat yang diberi oleh kerajaan dunia ni tidak berkekalan. Ini pangkat yang Allah Ta'ala nak bagi. Allah Ta'ala nak bagi pangkat yang dibangsakan kepada akhirat. Tapi kalau tak pandai jaga pun hilang juga pun.
Dan bahawasanya benar itu baginya 6 pangkat, 6 darjat. Barang siapa sampai ia pada sekaliannya, siapa-siapa yang sampai kepada 6 pangkat benar ni, tak kisahlah barang siapa tu. Dia orang tua, orang muda, orang lelaki, orang perempuan, suami, isteri, anak-anak, ikutlah. Dia orang kaya, dia orang miskin. Bila dia dapat 6 pangkat ni, sebab tu dia kata barang siapa, tak kisahlah sesiapa pun. Sebab tu peluang nak dapat baik ni Allah Ta'ala buka pada semua. Selagi tak mati, peluang nak menjadi kekasih Allah tu ada di depan mata kita. Walaupun kita ni ahli maksiat, contoh. Walaupun kita ni orang yang bergelumang dengan dosa maksiat, mana peluang nak jadi kekasih Allah tu ada depan mata kita. Cuma kita nak usaha ataupun tidak. Yang Allah Ta'ala dah tutup peluang ni apabila mati. Bila mati tak adalah peluang. Jadi sementara hidup ni ada peluang. Jahat sejahat mana kita pun, daripada dalam perut buat jahat dah. Daripada dalam perut mak dia buat jahat dah, sampai ke keluar tak pernah buat baik contohnya, dia masih ada peluang nak menjadi kekasih kasih Allah. Nampak tak? Itu yang dah mensyirikkan Allah tu pun Allah panggil lagi. Yang dah mensyirikkan Allah tu pun Tuhan panggil lagi, suruh taubat, suruh mentauhidkan Allah. Tu Firaun tu Namrud tu, semua dah mensyirikkan Allah, tapi Allah utuskan Rasul pi panggil. Maknanya masih lagi duduk dalam kasih sayang Allah lagi. Ini kan kita yang tak sampai peringkat mensyirikkan Allah. Setakat minum marak, berjudi, berzina, apa lagi? Bukan kita nak memandang remeh benda tu. Mana nak dinisbahkan dengan dosa syirik yang dibuat oleh Firaun tadi, mengaku Tuhan. Ni jahat-jahat pun kita tak adalah sampai mengaku Tuhan. Dia minum marak je dia tak ngaku jadi Tuhan. Dia pun tak berani. Tak berani. Dia tak berani ngaku jadi Tuhan. Dia kata jahat-jahat aku tak nak setara dengan Firaun. Nampak tak? Jadi siapa pun kita, kalau benar-benar hati kita benar, taubat kepada Allah, usaha buat yang Allah Ta'ala suruh, usaha tinggalkan yang dilarang oleh Allah, ikut syarat-syarat rukun taubat, Allah pasti terima. Jadi tak payah nak putus asa. Tak payah nak putus asa. Makna banyak-banyak besar-besar dosa kita, luah lagi rahmat Allah Ta'ala. Jadi jangan putus asa dengan dosa-dosa. Sebab tu kita ni kena berusaha ambil peluang yang Allah Ta'ala dah bagi ni. Jangan kecewa, jangan kata Allah Ta'ala takkan ampunkan. Jangan. Dia maha kaya. Dia tak jadi rugi pun kalau ampunkan kita. Dia tak jadi rugi kalau dia ampunkan kita pendosa ni. Tengoklah kita pendosa pun Allah jemput juga duduk dalam majlis ilmu. Jemput juga jadi tetamu. Punyalah sayang Allah Ta'ala dengan kita. Punyalah sayang Allah Ta'ala dengan kita. Kita tak solat subuh pun dia panggil juga jadi tetamu. Kita mata tengok maksiat pun dia panggil juga jadi tetamu. Tetamu sungguh, bukan tetamu olok-olok. Tetamu sungguh-sungguh, Nabi cakap kan. Orang yang hadir dalam majlis ilmu, majlis zikir itu tetamu Allah. Dah kalau Nabi tak cakap melainkan wahyu. Mana Allah yang suruh cakap tu. Allah yang suruh bagi tahu. Seolah-olahnya Allah Ta'ala nak bagi tahu siapa-siapa yang duduk dalam majlis ilmu, dia aku punya tetamu. Ibaratnya macam tu lah. Dah. Seronok. Seronok jadi tetamu Tuhan. Kena rasa seronok tu, sebab benda tu memang benar-benar berlaku terjadi. Tapi pada orang yang hatinya ikhlas lah. Kalau kita datang ni dengan niat kita tak elok, tak dapat dah tu. Mana ikhlas tu kot mana-mana tak boleh lagi dah. Jarang bagi barang siapa dapat sampai akan pangkat sempurna. Barang siapa sampai ia pada sekaliannya 6 ni akan pangkat sempurna, nescaya patut dinamakan akan dia dengan siddiq, artinya yang banyak benar. Sebab tu panggil Abu Bakar As-Siddiq, sebab dia banyak membenarkan. Banyak benar, sangat banyak benar. Tak pernah yang tak benar. Benar, banyak sangat benar dia. Yang pertama, benar pada perkataan. Benar pada perkataan. Benar pada, tak pernah bohong. Tak pernah bohong, tak pernah dusta pun. Pada tempat yang tak dibenarkan lah. Kan itu dah belajar kan? Ada tempat itu, ada tempat-tempat harus berdusta kerana hajat.
Ada tempat-tempat wajib berdos. Tengok balik ah. Jadi benar pada perkataan, pada segala kelakuan. Benar pada perkataan, pada segala kelakuan. Kelakuan itu pun benar. Perkataan dia pun benar. Makna apa yang dibuat tu tak menyalahi syariat. Kelakuan dia benar, makna dia tak pernah buat benda yang dilarang oleh Allah. Gerak-geri dia tak pernah buat benda yang dilarang oleh Allah. Makna benarlah tu. Benarlah tu. Dia langkahkan kaki ke tempat-tempat baik. Benarlah tu. Kita gunakan kaki langkah tempat maksiat. Makna tidak benarlah kelakuan kita. Sebab tu kita nak tahu kita benar salah, itulah acuannya syariat lah. Langgar syariat tak benar. Langgar syariat tak benar. Siapa-siapa pun langgar syariat. Dia orang alim ke? Dia baca Quran 3 kali khatam sehari ke? Dia langgar syariat Allah. Tak benar. Dia tak benar. Puasa tiap-tiap hari. Langgar syariat Allah. Tak benar. Tu je ukuran dia. Jadi kita kena jujur. Kita kena jujur. Bila kita langgar perintah Allah, mana ya Allah aku orang yang tak benar ya Allah. Kena ngaku. Bila sembahyang tu, Allah akbar dalam hati, ya Allah, ni hamba yang tak benar datang ngadap ya Allah. Hamba banyak dosa, hamba banyak bohong ni datang ngadap-Mu ya Allah. Kena mengaku dah. Baik mengaku daripada tak mengaku. Sebab tak mengaku pun Tuhan tahu. Baik mengaku. Baik mengaku, mudah-mudahan dapat belas kasihan Allah. Kalau orang buat salah dengan kita, tak mengaku, kita makin marah tak? Makin marah kita. Dah lah salah, tak nak mengaku pula. Bukti ada ni. CCTV gambar dia dah tu. Tapi dia tak mengaku, bukan saya. CCTV ada, cap jari ada. Semua siap. Saksi ada, dia kata dia tak mengaku. Makin marahlah kita. Tapi kalau awal-awal dah mengaku, sejuk hati sikit kan. Nak belasah pun tak jadi. Kau ni pandai kau sejuk hati aku. Dah kita. Kalau dengan manusia pun dia boleh sejuk hati kalau mengaku. Ni dengan Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia tahu yang kita manusia ni memang jenis jenis pendosa. Dah memang jenis pendosa. Dah memang normal. Makna kita buat maksiat ni normal. Memang manusia. Tak pelik Tak pelik. Manusia buat dosa tak apa? Tak pelik. Orang makan tangan dicemar. Pelik tak? Makan nasi tangan dicemar. Pelik ke? Kata tangan kotor tu. Memanglah makan nasi. Jadi tak pelik lah. Yang peliknya dah kotor tak nak balik, bawa lepas kenduri, bawa balik tangan kotor. Kita pelik kau ni. Tahulah lauk tadi sedap basuhlah. Tak basuh boleh. Maknanya kalau dosa tu tak pelik. Yang peliknya tak nak taubat. Tak nak cuci balik tu pelik. Tapi kalau dosa tu biasa manusia. Kita jenis dosa kita, orang jenis dosa orang. Jadi ala kulli halin sama-sama dosa. Dia pun tak baik, kita pun tak baik sama-sama. Yang kedua, benar pada niat. Yang pertama tadi, benar pada perkataan. Maka kita usahalah jangan berdusta selagi tak berhajat. Pada segala kelakuan. Yang kedua, benar pada niat. Niat benar. Dan iaitu, apa maksud benar pada niat? Dan iaitu benar pada niat, bersih pada niat oleh yang menyeru kepada kebajikan. Artinya tiada bercampur dengan yang menyeru kepada kejahatan. Makna niatnya benar, niatnya ikhlas. Maka jika ada padanya campuran, maka sesungguhnya jika ada padanya niat campuran, maka sesungguhnya telah luput oleh benar pada niat. Pahala pun nak juga, pujian manusia pun nak juga. Makna tak benar dah. Niat dia dah tak benar dah. Niat kita dah tak benar dah. Pahala pun nak, pujian orang pun nak, sanjungan orang pun kita nak juga, sambil-sambil nakkan pahala. Tak benar. Dan yang kedua ini kembali kepada ikhlas. Kembali kepada ikhlas lah. Mana ikhlas ni mana bersih. Hatinya tidak ada tujuan lain melainkan nak mendapat redha Allah, pahala daripada Allah, syurga daripada Allah, takutkan azab Allah. Itu ikhlas lah tu. Tak ada campur dengan tujuan dunia. Apa maksud dunia?
Selain daripada Allah lah. Nakkan pujian, nakkan sebutan, nakkan dikenang, nakkan ikutlah. Nakkan duit, nakkan harta. Nak orang hormat, nak orang baik dengan kita. Kita buat baik sebab kita nak orang buat baik dengan kita. Makna hati kita tak ikhlas. Kita buat baik supaya dibalas dengan kebaikan. Supaya orang balas baik dengan kita. Maknanya itu dunia. Dunia. Yang ketiga, benar pada cita-cita. Seperti mencita-cita oleh seseorang atas bersedekah jika ada baginya harta. Dan cita-citanya itu terkadang dhaif, lagi taraddud. Kadang-kadang cita-cita dia tu nak apa tadi, bersedekah tadi, kadang-kadang cita-cita dia tu dhaif, lemah. Tak kuat. Azam dia tak kuat. Tapi ada dalam hati macam nak bersedekah kalau ada harta besok. Tapi cita-cita itu dhaif dan taraddud. Makna ragu-ragu, berbolak-balik. Dan terkadang putus lagi kuat. Kadang-kadang dia punya cita-cita dia tu putus, jazam. Dia takkan ubah dah. Maka cita-cita yang kuat, yang putus itu dinamakan akan dia yang benar, yang kuat. Mana kalau taraddud tu tak masuklah. Tak masuk lagi. Jadi kena benar pada apa tadi? Cita-cita kita. Kena benarkan cita-cita kita tu. Maknanya jangan kejap nak mengaji, kejap tak nak mengaji, kejap nak tutup aurat, kejap tak nak tutup aurat. Mana tak benar lah tu pada cita-cita. Mana kena benarkan cita-cita kita. Nak tutup aurat ke mana-mana pun nak tutup aurat juga. Kawan perli ke, kawan apa ke, kawan jauhkan diri ke, aku nak tutup aurat juga. Tapi kalau kawan puji, kena tutup. Kalau kawan peli-peli, tengok dulu. Maknanya cita-citanya tidak benar. Kena benarkan cita-cita. Nak mengaji, tak kisahlah. Nak mengaji lah, orang kata ke, orang apa ke, nak belajar juga agama ni. Ikutlah orang nak kata apa pun. Azam dia. Ada kawan ke, kawan lari ke, kawan tak lari ke, aku nak belajar juga kot mana-mana pun. Itu makna cita-cita dia benar lah tu. Yang keempat, benar pada menyempurnakan cita-citanya itu dengan bahawa tiada menyalahi ia akan cita-citanya yang benar lagi kuat itu. Seperti firman Allah Ta'ala, rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Ni kadang-kadang kita sebelum dapat cita-citanya lain. Bila dah dapat lah lain. Aku kalau dapat motor, aku nak azam bila dapat motor nak pergi kuliah. Azam putus dapat motor, aku nak pergi kuliah. Ya Allah, bagilah rezeki motor. Ya Allah, bagilah motor. Allah Ta'ala bagi. Bila dah dapat, lain pergi. Dah tak ada masa manjang. Mana tidak benar pada cita-cita. Bohong itu. Bohong itu. Siapa yang kita bohong tu? Siapa yang kita bohong tu? Siapa yang kita bohong tu? Ya Allah, aku azam, ya Allah, ada motor ni, aku nak pergi belajar, ya Allah, aku nak pergi mengaji, ya Allah, jauh pun aku nak pergi, ya Allah. Bila dapat, jeng. Dah tak ada masa manjang. Dah, kita tak benarlah pada cita-cita kita. Artinya beberapa laki-laki yang benar. Dia sebut laki-laki, maksudlah perempuan. Jadi kena buktikan. Contoh kita minta rezeki, ya Allah, bila aku mewah besok aku nak buat kebaikan. Buat betul-betul lah. Bila Allah tak ada bagi luar rezeki, buat. Tunaikan, buktikan cita-cita kita tu benar. Sebab Allah dah bagi apa yang kita nak dah. Ni jangan sebelum dapat gini, bila dah dapat lupa dah. Kalau aku kaya, bil orang semua kita nak bayar. Lubang-lubang rumah, lubang-lubang jalan kita nak tampal. Lagu tu kan, lagu kalau aku kaya kan. Dah bila dah kaya, lantak engkau lah. Apa hal pula aku nak bayar bil kau? Kau bayar sendiri. Sebelum dapat. Bila dah dapat, jadi berlaki yang benar oleh mereka itu akan barang yang menjanjikan mereka itu akan Allah Ta'ala atasnya. Makna dia berjanji dengan Allah. Dia berjanji dengan Allah. Jangan main-main. Berjanji dengan Allah dah tu. Makna kena tunaikan. Sama lah kadang-kadang orang bernazar ni kan. Menazar, aku kalau menang kes ni dapat juta, aku nak sponsor ni untuk guru ni pergi haji ni, package mahal ni. Bila dah dapat, selisih pun buat tak. Berlaku bukan kat sini, kat negara luar. Atas masjid, turun mimbar lepas baca khutbah, ustaz. Saya ada hajat ni, tolonglah doakan, insya-Allah. Saya ada kes ni sedang ni mahkamah ni.
Gini ni kalau menang saya dapat memanglah juta lah saya dapat. InsyaAllah kalau menang ni saya azam nak bawa ustaz, ada 2-3 orang lagi nak bawa pergi haji. Package, InsyaAllah kita ambil package yang mahal ni. Apa nak? Juta? Takkan nak ambil package package ni apa? Cak ayam. Bukan kaleng-kaleng punya ni. Mana bila dah dapat, masya-Allah, tengok rumah dia dah naik. Masya-Allah, rumah dia naik. Jumpa pun buat tak tahu. Tak apalah kan. Nak cerita. Macam tu. Tidak benar pada cita-cita. Tidak benar pada cita-cita. Mudah-mudahan dah. Mudah-mudahan dah. Adalah hikmah tu. Adalah hikmah dia tu. Tu masuk dalam nazar lah tu. Bernazar lah tu. Maknanya kalau aku dapat gini aku akan bagi. Jadi nazar lah tu. Wajib ditunaikan. Kalau tak dia kena bayar kafarah. Ada hikmah tu, semua ada hikmah. Benar yang kelima, benar pada segala pekerjaan dengan bahawa adalah ia seseorang dengan kelakuan yang tiada menunjuk ia kelakuan atas sesuatu daripada yang di dalam hatinya, melainkan hatinya bersifat dengan dia. Maksudnya zahir batin sama. Kalau dia kata sahabat, Masya Allah lama tak jumpa, rindu, memang hati dia rindu. Bukan cakap pada mulut sahaja. Mana tidak benar. Tidak benar. Tidak benar. Tu maknanya dalam hatinya lain, mulutnya lain. Tak benar. Bermula maknanya bersamaan di dalam dan di luar. Maknanya kalau mulutnya kata sayang, memang hati dia sayang. Memang hatinya sayang. Kalau mulut dia kata rindu, memang hati dia rindu. Macam tu. Bukan cakap tadi tu kata rindu tapi hati sebenarnya tidak. Kata sayang tapi hatinya tidak. Itu namanya riak. Itu namanya riak. Makna kita nak menunjukkan kebaikan walhal benda tu tidak ada pada diri, supaya orang menyangka baik atas diri kita. Dia kata dia sayang dengan aku. Padahal dah. Makna cakap tadi tu mengharapkan sangkaan baik daripada orang lain. Nauzubillah min zalik. Jadi tak benar. Bermula maknanya bersamaan di dalam dan di luar. Maka jika tiada bersamaan saya tiada ada ia benar. Dia kata saya sayang dengan abang ni. Dalam hati sebenarnya tidak, mana tidak benar. Dia kata saya sayang dengan abang, saya sayang dengan suami saya. Mulut dia cakap tapi hatinya tidak. Contoh, ataupun dia kata saya sayang pada isteri saya. Dicakap pada mulut je, hatinya mana tidak benar. Tidak benar. Dah Allah Ta'ala Maha mengetahui. Kita pakai zahir ya. Kita pakai zahir lah. Dia kata sayang, Alhamdulillah lah, Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu, kita tak boleh nipu. Kita tak boleh sorok. Dengan orang, ya. Dengan Allah tak ada hijab. Tak ada hijab. Kalau kita kata sayang, tapi hati kita tidak, Allah tahu. Makna kita tak benar. Bahkan terkadang adalah ia riak tu. Seperti mana? Menzahirkan ia akan khusyuk anggotanya. Dan di dalam hatinya supaya dipuji akan dia. Dia menyatakan khusyuk, menunjukkan kekhusyukan dalam hatinya, mengharapkan pujian, makna dia tidak benar. Maknanya orang yang riak ni tidak benar. Orang riak ni orang yang tak benar. Mana dia berlakon-lakon tu. Dia berlakon-lakon kerana nakkan pujian. Bukan nakkan pujian daripada Allah. Kalau nak pujian daripada Allah tak apa. Dia buat baik sebab nak Allah puji dia. Tak apa. Buat baik nak orang puji, habis. Nampak tak? Sebab tu jangan ajar anak-anak kita. Buat baik nanti orang puji, jangan buat baik nanti orang sayang, buat baik nanti orang sanjung. Jangan. Sebenarnya kita dah didik dia daripada kecil mengharapkan pujian manusia. So nanti sampai ke besar dia akan buat macam tu. Cakap lain lah, buat baik nanti Allah sayang, buat baik nanti Allah redha, buat baik nanti Allah kasih. Kan kita dah mengajarkan sifat-sifat yang baik tu. Buat baik nanti orang sayang, buat baik nanti orang hormat, buat baik nanti orang kenal, buat baik nanti orang kenal keluarga kita, masyhur kita. Tu bukankah kita dah ajar benda-benda mazmumah dah tu? Kita tak perasan benda tu. Dan yang terakhir, dan yang terakhir, yang keenam, benar pada segala batin. Seperti mana? Khauf. Mana sifat takut kepada Allah. Khauf ni mana? Sifat
takwa, takut kepada Allah. Makna bukan buat-buat, memang dia takut. Memang hatinya gerun dengan Allah. Memang hati dia gerun dengan Allah. Bukan dia buat-buat, memang hatinya gerun. Bukan buat-buat, memang hatinya gerun. Dan sabar dan tawakal, iaitu bahawa mengetahui ia akan makna khauf. Dia tahu makna takut dan makna raja, yakni harap, dan sabar dan syukur dan tawakal dan lainnya, serta merasai ia akan sekaliannya di dalam hatinya. Artinya telah jadi segala kelakuan itu tabiat bagi dia. Makna dah jadi tabiat dia takut kepada Allah tu, dah jadi tabiat, dah sebati dah dengan dia. Bukan buat-buat takut, makna bukan di lidah, memang hati dia takut nak buat dosa. Bukan buat-buat, memang hati dia takut nak buat dosa. Memang hati dia tawakal, memang hati dia serah kepada Allah, tak ada gantung pun dengan makhluk. Kita kadang kita cakap tawakal, sabarlah, tapi mana tidak tidak benar. Sebab tu payah nak sampai martabat siddiq. Mana kena lepas 6 ni baru dapat siddiq. Biarlah, maknanya biar ada usaha ke situ. Walaupun tak dapat 100%, biar ada usaha nak benar pada perkataan. Ada usaha benar pada niat, usaha benar pada cita-cita, kemudian menyempurnakan cita-cita kita tu yang kita dah janji tu. Kemudian benar pada segala perbuatan pekerjaan, kemudian benar pada segala batin. Usaha lagi situ, mudah-mudahan dengan berkat majlis ilmu kita pada malam ni, dengan berkat tuan pengarang kitab, dengan berkat keikhlasan hati tuan-tuan, pengorbanan tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, berkorban penat, lelah, letih dan sebagainya untuk hadir dalam majlis ilmu pada malam ni. Mudah-mudahan dengan keberkatan kitab ini, dengan keberkatan tuan pengarang, dengan tuah junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keberkatan para nabi-nabi, para rasul-rasul, para wali-waliullah, mudah-mudahan segala doa-doa kita, hajat-hajat kita, isteri kita, anak-anak kita, sahabat andai kita, kawan-kawan kita yang kena, yang tak kena, yang jauh, yang dekat, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sentiasa dibimbing, dipimpin oleh Allah taala. Walaupun dalam keadaan kita leka, dalam keadaan kita lupa, mudah-mudahan kita dipanggil, diambil oleh Allah taala menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah zahir dan batinnya. Mudah-mudahan, Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita taufik untuk beramal dengan ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik kepada kita untuk membersihkan hati kita daripada segala jenis penyakit. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita taufik untuk ikhlas dalam apa sahaja amal ibadat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang banyak bersyukur. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita semua orang yang banyak bersabar dengan musibah, dengan bala. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara keturunan kita daripada zina. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lahirkan di kalangan kita semuanya anak-anak yang soleh, yang soleha, yang berjaya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita seorang suami yang soleh, yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita isteri-isteri yang soleha, yang bertakwa, ibu bapa yang mithali, anak-anak yang soleh, yang bertakwa, insya-Allah. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang cinta, yang kasih, yang sayang dengan akhirat, sayang dengan Allah, sayang dengan Rasul, dan sayang dengan apa yang Allah Ta'ala dan Rasul sayang. Allahumma amin. Jadi kita bermohon kepada Allah Ta'ala dengan apa sahaja yang dipohonkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qurabati lana fi dinina ma ahli qudri untha wa dhakar. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم خلصنا مما أنا فيه خلاصا
جميلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم اللهم صل على محمد